Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Okey, boleh dengar suara cikgu clear Boleh. Okey, baik. Jadi kita teruskanlah kita punya pembincangan pada pagi ini tentang sajak. Sajak yang bertajuk pesan lelaki kecil kepada gadis kampusnya. Cuma ada satu pulanya yang belum share lagi dengan cikgu. Ke dah share dah tadi? Bulan apa tadi? Bulan pertama tadi kan? Dah belum? Dah share dah bulan 1? Dah ke? Belum lagi kan? Okey, bulan 1 boleh share dulu tak? Ada tak ahli dia kat sini? Ada. Ada kan? Share? Hmm. Boleh? Boleh. Share. Okey, sementara kita yang lain dah mula, nanti kamu jangan sampai giliran tak ada pula. Okey, baik. Jadi kita boleh mula lah. Okey, mula daripada kumpulan yang buat maksud. Okey, maksud setiap angka iaitu kumpulan 5. Okey. Jadi sekejap Okey, silakan. Kalau boleh buka kamera kan. Macam cikgu cakap tadi dalam grup. Yang ni cikgu nak upload dalam YouTube ni kan. Okey. Silakan. Okey, bulan berapa ni tadi? 5 ke 4 ni? Bulan Nisa ni. Ainisa, Tengku, Suhaila. Ada kan ahli bulan dia kat sini? Farah ada ni? Ada. Okey, boleh mula? Silakan. Pesanan lelaki kecil kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin bentangkan tentang pesan lelaki kecil kepada kampung. Rangkap pertama. Tuhan kau mengecapi angin baru udara lain dari kampung Bendang Kuningmu. Bumantara asing dari yang sering kau mesrai yang sama sekali berbeza dengan suasana suntimu. Kau nikmatilah angin dan udara ilmu itu memesrai azimat dan tangkal dari tangga gading. Maksud rangkap pertama, penyajak menghantar anak dara suntinya ke tempat baharu yang jauh berbeza kehidupannya supaya anak itu menimba ilmu dan pengalaman di Menara Gading. Rangkap kedua, kulepaskan kau menjadi burung putih dengan sayap berkembang, menongkah awan perak dan kabut dingin, mengenal kalimat hujan dan bilah petir, menyelit antara sembilu nasib dan waras akal. Maksud dia, penyajak melepaskan anak dara suntinnya untuk mengenali kehidupan yang banyak dugaan dan cabaran serta memerlukan pertimbangan akal yang waras. Rangkap ketiga. Di awan kampus yang syarat ilmu, hadir sihir angin bernafas api. Di pohon kampus yang tegar status, berceracak selumbar noda mengabur fikir.
Di padang kampus yang hijau pentimbangan, tumbuh gunung ego menghalau pekerti. Maksudnya, penyajak mengingatkan bahawa kehidupan di kampus bukan sahaja penuh dengan ilmu pengetahuan, bahkan juga syarat dengan dugaan yang boleh menghanyutkan budi pekerti dan meninggikan ego. Rangkap keempat, pandai-pandailah kau terbang menongkau awan mulus dan kabus dingin. Jangan kau pulang dengan percikan duka dan balutan duka di sayapmu yang patah. Maksudnya, penyajak menasihati anak dara suntinya agar pandai membawa diri ketika mengharungi kehidupan baru. Penyajak berharap agar anak dara suntinya itu tidak pulang dengan kedukaan dan kegagalan. Okey, jadi dah habis dah. Kan? Okey, baik. Jadi kita tengok daripada yang pertama. Okey, kumpulan ni buat sampailah yang terakhir. Okey, baik. Jadi sajak ni ada 4 saja. Okey, 4 rangkap saja. Okey, baik. Jadi kumpulan ni dah memberikan keempat-empat makna bagi sajak daripada rangkap pertama hinggalah rangkap yang terakhir. Okey, baik. Jadi ada tak yang nak tanya soalan dulu? Ada? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Okey, tadi kita terus tengok. Okey, yang pertama ni. Okey. Apa yang kumpulan ni buat adalah dia kata, maksud bagi rangkap pertama dia kata penyajak ni menghantar anak dara suntinya. Apa maksud anak dara sunti? Sunti tu apa maksudnya? Anak lelaki ke anak perempuan? Perempuan lah kan. Anak sunti tu anak dara sunti maksudnya anak perempuan lah, gadis lah kan. Okey. Dia kata hantar ke tempat baharu yang jauh berbeza kehidupannya supaya anaknya itu menimba ilmu dan pengalaman di Menara Gading. Maksudnya dia menghantar anaknya menghirup udara baharu lah yang hidup di bandar, okey, di Menara Gading, tujuannya untuk melanjutkan pelajaran. Suasana dia berbeza lah sebabkan dia duduk di kampung kan. Dia dah kata kat situ kan dalam sajak tu kata sama tetapi yang sama sekali berbeza dia kata kan. Persekitaran antara bandar dengan kampung adalah jauh berbeza. Penulis berharap penyajak tu berharap agar anaknya tu dapat menyesuaikan diri. Dia dapat menyesuaikan diri di bandar. Okey. Maksudnya dia duduk di bandar, belajar di universiti dan dia mengharapkan pengalaman anak dia tu dapat menjadikan dia seorang yang berjaya kan, seorang mahasiswa yang berjaya di sebab dia kata dari tangga Gading kan. Maksudnya di Menara Gading lah. Maksudnya di universiti tempat dia belajar tu lah. Itu yang cuba disampaikan dalam rangkap yang pertama. Okey, dalam rangkap yang kedua, kumpulan ni buat dia kata penyajak melepaskan anak dara suntinya untuk mengenali kehidupan yang banyak dugaan dan cabaran serta memerlukan pertimbangan akal yang waras. Sebab dalam sajak kedua itulah dia kata aku lepaskan kau menjadi burung putih. Maksudnya dia menuju pada dia tujukan kepada anak dia lah. Penyajak tu membenarkan anak dia hidup di bandar, berjauh daripada dia kan, duduk di universiti tempat belajar tu agar dia dapat melatih anak dia dapat mengharungi cabaran dalam hidup, dapat mematangkan diri dia. Supaya anak dia lebih matang, lebih bijak dalam menghadapi segala dugaan dalam hidup, terutamanya sebagai seorang mahasiswa lah, sebab dia tengah belajar kan. Okay. Itu yang cuba disampaikan dalam rangkap yang kedua. Okay. Rangkap yang ketiga, penyajak mengingatkan bahawa kehidupan di kampung bukan sahaja penuh dengan ilmu pengetahuan, bahkan juga syarat dengan dugaan yang boleh menghanyutkan budi pekerti dan juga meninggikan ego. Macam dia kata dalam sajak
dalam rangkap sajak dia kata di awan kampus. Maksudnya dia menggambarkan suasana di kampus tu lah. Yang syarat dengan ilmu, dia kata hadir sihir angin bernafas api. Dia kata hadir sihir angin bernafas api. Maksudnya apa? Kat situlah dia mengingatkan bahawa walaupun di universiti ialah tempat menimba ilmu, tapi dia mengingatkan bahawa kat situlah juga terdapatnya cabaran. Cabaran dia berbeza. Kalau kamu belajar di sekolah, belajar di universiti, suasana dia berbeza. Kalau di sekolah kebanyakannya jawapan perbincangan maksudnya lebih kepada murid kan. Lebih kepada murid. Jadi kalau dalam universiti lebih kepada kebebasan. Kan dalam universiti ni kamu bebas. Kelas berbezalah dengan sekolah. Tak sama suasana dia. Kebanyakannya kalau yang tidak biasa dengan suasana macam tu, dia akan rasa macam kejutan budaya. Kan? Ada yang tidak boleh menguruskan masa dengan baik dan terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif. Kat sana macam-macam orang kita jumpa kan. Mungkin tak seramai macam kita jumpa kat sekolah. Di universiti lebih ramai. Macam-macam pengaruh ada. Kalau kita silap pilih, kita akan terjerumus kepada perkara yang negatif. Sebab tu dia penyajak ni berharap agar anaknya dapat membuat pertimbangan dan keputusan yang terbaik untuk dirinya supaya dapat mengelak sikap negatif seperti ego kan, dia kata sombong dan mementingkan status sebagai seorang mahasiswa dan sebagainya. Okey. Itu yang cuba dia sampaikan dalam rangkap yang ketiga. Dan yang terakhir, rangkap yang keempat, penyajak tu menasihati anak dara sentinya agar pandai membawa diri ketika mengharungi kehidupan baharu. Penyajak juga berharap agar anak dara sentinya tidak pulang dengan kedukaan dan kegagalan. Maksudnya dalam rangkap yang terakhir tu, dia kata pandai-pandailah engkau terbang. Dia kata kan. Maksudnya dia berharap anak ni pandai-pandailah menyesuaikan diri dengan suasana yang baru kan. Dia kata supaya dia jangan pulang. Maksudnya balik bila habis belajar tu janganlah membawa kegagalan. Dia tak nak macam tu kan. Dia nak anak dia berjaya. Okey? Dia nak anak dia berjaya. Okey, baik. Jadi selesai untuk rangkap. Sekejap Okey, baik. Jadi kita dah habis. Okey, untuk yang pertama iaitu maksud setiap rangkap. Okey. Remote. Tadi itu ada kat sini. Yang pakai. Okey, baik. Sorry. Baik. Jadi kita dah habis untuk kumpulan yang pertama ni, membuat maksud setiap rangkap. Okey, jadi kita akan teruskan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya mana? Iaitu tema dan persoalan. Tema dan persoalan. Mana tema? Yang ni Okey, baik. Tadi cikgu terlupa yang ada satu perkataan tu. Cikgu nak tanya kamu. Tahu tidak? Okey, balik kepada tu tadi, slide tadi. Dalam rangkap yang ni, okey. Rangkap yang pertama ni. Bumantara. Apa maksud bumantara ni? Siapa tahu? Apa maksud bumantara? Tahu tak? Bumantara tu maksudnya? Ya? Siapa tu? Siapa nak jawab tu? Apa maksud bumantara tu? Ya, Iman Tak tahu. Tak tahu. Ingatkan ada jawapan tadi. Udara kan tu. Apa Syazuna? Udara. Ya, betul. Dia ada dua maksud. Kalau kamu tengok daripada kamus, dia ada dua maksud, udara dan juga angkasa.
Ada dua maksud kat situ. Jadi dia nak menggambarkan tentang suasana yang lain lah kan. Dia nak menggambarkan anak dia pergi ke satu tempat yang berlainan lah, iaitu daripada kampung pergi ke bandar kan. Dia gambarkan dengan memantara asing, maksudnya udara asing, tempat asing lah, yang berbeza kan daripada tempat asal dia duduk kampung, sekarang ni dia duduk kat bandar kan. Banyak lah sebenarnya kalau dalam sajak ni kamu tengok perkataan-perkataan yang jarang kita guna, jarang kita dengar. Jadi boleh simpan dia sebagai inilah satu penambahan kosakata untuk kamu lah. Kan. Contoh macam ni, awan mulus. Awan mulus ni maksudnya bersih kan. Bersih, suci, putih kan. Dia nak menggambarkan menongkak awan mulus dan kabus dingin kan. Maksudnya dia nak menggambarkan tentang suasana di universiti lah, di tempat Menara Gading. Okey, baik. Tak apa. Itu saja. Tadi cikgu terlupa nak cakap ni. Okey, baik. Jadi kita berbalik kepada ni lah, tema. Okey, tema dan persoalan. Okey, kumpulan Najwa. Najwa and the gang. Okey. Jadi kita teruskan. Silakan. Ada tak ni Najwa? Ada? Tadi cikgu nampak Ayu ada kan? Cikgu. Alif Hana pun ada. Ramai ni. Okey, boleh mula. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tema tentang sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus bertemakan harapan seorang bapa kepada anak gadisnya yang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi penyajak tinggi. Penyajak iaitu lelaki kecil menasihati anak perempuannya yang masih sunti dan membesar di kawasan sawah bendang agar berhati-hati waktu hidup dan belajar di kampus. Lelaki kecil itu berharapan agar si gadis memperoleh kejayaan dan tidak kecewa ketika mengejar cita-cita. Persoalan yang pertama, perbezaan antara kehidupan di desa dengan kehidupan di kampus. Yang kedua, kepentingan ilmu dalam kehidupan. Yang ketiga, tanggungjawab bapa terhadap anak. Yang keempat, kepentingan menjaga maruah diri di perantauan. Dan yang kelima, kebijaksanaan untuk menghadapi cabaran dan dugaan dalam kehidupan di kampus. Okay, dah habis dah menguap cikgu tadi Ngantuk pula pagi ni. Okay, baik. Okay, dah selesai kan? Okay, tema ada berapa ni? Ada 5. Okay, 5. Tema lah persoalan. Okay, tema dia adalah dia kata bertemakan harapan seorang bapa terhadap anaknya. Okay, anak gadisnya yang melanjutkan pelajaran di universiti pengajian tinggi. Okay, penyajak iaitu lelaki kecil yang menasihati anak perempuannya yang masih sunti dan membesar di kawasan sawah bendang agar berhati-hati suatu hidup dan belajar di kampus. Lelaki itu berharap agar si gadis mempunyai kejayaan dan tidak kecewa ketika mengejar cita-cita. Okay, boleh terima tak tema ini? Mungkin boleh bagi cikgu lah, kena bukan hanya bertemakan harapan seorang bapa. Betul tak? Sebab kalau kamu tengok pada tajuk ni, dia kata pesan lelaki kecil kepada gadis. Jadi sepatutnya apa? Dia bukan hanya bertemakan harapan seorang bapa, tetapi sepatutnya apa? Tema dia lebih kepada, kalau kamu tengok menghayati pada tajuk sajak ni, dia lebih kepada apa sebenarnya? Siapa perasan? Okay, kalau kamu tulis ni, harapan seorang bapa saja kan, harapan. Tapi dia bukan saja harapan kan, betul tak? Kalau kamu tengok pada tajuk tu, dia kata sajak, tajuk sajak ni adalah sajak pesan lelaki kecil kepada gadis
kampus. Bila dia kata pesan, maksudnya apa? Apa yang lebih sesuai kita tambah? Siapa tahu? Apa dia? Nasihat. Lebih kepada nasihat. Betul tu, alif kan? Okey. Lebih kepada nasihat, okey, ataupun pesanan. Kan? Nasihat ataupun pesanan ataupun peringatan seorang bapa kepada anak ni yang bakal melanjutkan pelajaran di Menara Gading. Jadi boleh tambah kat situ lah. Selain daripada harapan, maksudnya tidak salah kalau kumpulan ni nak mengatakan harapan seorang bapa, betul. Memang terdapatnya harapan dalam sajak ni kan, harapan besar seorang bapa terhadap anaknya lah. Tapi kebanyakannya lebih kepada peringatan ataupun pesanan ataupun nasihat daripada seorang bapa kepada anaknya yang bakal melanjutkan pelajaran di Menara Gading. Jadi kat situlah kamu nampak ada penyajak tu berharap kepada anaknya dapat menyusahkan diri, sebab suasana tu berbeza. Asalnya dia duduk di kampung. Jadi itu sebab dia banyak berharap kepada anaknya supaya dapat menyusahkan diri. Dapat anak dia dapat menjaga diri, maruah diri dan sebagainya sepanjang dia bergelar seorang mahasiswa, serta matang dalam pemikiran dan tabah menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan seorang pelajar mahasiswa ni. Dapat menyesuaikan diri dan sebagainya kan. Jadi boleh perbaiki sikitlah tema ni, okey. Dan persoalan, okey. Kumpulan ni buat ada 5 persoalan. Semua ni memang betul lah, memang terdapat dalam sajak ni. Kalau kita lihat, betul tak? Mungkin ada apa yang kita nak tambah kat sini yang tak ada dekat sini. Kumpulan ni dah bagi 5 kan. Mungkin kita boleh tambah apa? Bagi besar sikit nampak. Okey, perbezaan antara kehidupan di desa dengan kehidupan, okey, ni 5 yang kumpulan ni buat lah. Okey, mungkin kita boleh tambah apa? Mungkin kita boleh tambah dari segi persoalan terdapatnya nasihat ibu bapa kepada anak dia kan. Pun boleh kita tambah, ataupun harapan ibu bapa kepada anak yang bergelar mahasiswa. Kat situ memang wujud persoalan kat situ kan. Okey, mungkin itu kita boleh tambah lah. Okey. Selain daripada tanggungjawab. Okey, tanggungjawab ni okey juga kan. Okey. Maksudnya kita boleh tambah satu lagi harapan ibu bapa kepada anaknya lah. Yang mana penyajaknya berharap anaknya lebih matang, lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan kan. Okey, jadi cikgu rasa setakat ni tak ada apa-apa. Okey, boleh terima semuanya. Okey. Cuma sedikit penambahan tadilah. Okey, baik. Jadi ada soalan tak? Kalau tak ada, kita teruskan yang seterusnya. Okey, iaitu kumpulan ciri-ciri atau bentuk. Dah share belum kumpulan 1 ni? Okey ni. Kan dah share dah. Cikgu masukkan dalam folder jap. Okey. Okey, kumpulan yang seterusnya, okey, yang membuat ciri ataupun bentuk, iaitu kumpulan yang pertama. Okey. Jadi kita tanpa kita melengahkan masa, kita terus sambunglah. Okey. Silakan kumpulan ini. Ni kumpulan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tentang ciri dan bentuk sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Ciri yang pertama, sajak ini bebas atau tidak terikat dan terdiri daripada 4 rangkap. Ciri yang kedua, bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama. Rangkap pertama 8 baris, rangkap kedua 6 baris dan juga rangkap keempat 5 baris. Yang ketiga, jumlah patah kata dalam setiap baris juga tidak sama.
iaitu antara 3 hingga 6 patah kata dalam satu baris. Yang keempat, jumlah suku kata dalam setiap baris terdiri daripada 5 hingga 15 suku kata. Yang kelima, Mana? Yalah mana? rima akhir rangkap pertama. A, B, C, Oh, tu. A, D, E. Rangkap kedua, A, B, C, D, E, F. Rangkap ketiga, A, B, C, D, E, B. Rangkap keempat, A, B, A, C, D. Sekian, terima kasih. Okey, dah habis dah. Okey, bulan ni buat tentang ciri-ciri ataupun bentuk yang terdapat dalam sajak ni lah. Okey, macam dia kata yang pertama, sajak ini bebas atau tidak terikat dan terdiri pada 4 rangkap. Betul lah kan, sajak ni memang sajak berbentuk bebas dan tidak terikat. Okey. Dan dia mempunyai hanya 4 rangkap sahaja. Okey. Okey, baik. Yang kedua dia kata bilangan baris dan setiap rangkap juga tidak sama. Yang mana rangkap pertama ada 8 baris. Betul tak? Cuba tengok masing-masing dalam ni. Rangkap pertama panjang sikit. Ada 8 kan. Okey, rangkap yang kedua ada 6 baris. Okey. Yang kedua ada 6 baris. Dan yang ketiga ketiga tak ada kan? Tiba-tiba kelima Rangkap pertama 8, kedua 6. Ketiga apa ketiga? Tiba-tiba keempat Keempat dia kata 5 baris kan? Betul 5 baris. 1, 2, 3, 4. 5 ke 6? 1, 2, 3, 4. Betul lah 5 kan? Okey, yang ketiga berapa yang ketiga? 6. Berapa? 6 baris. Yang ketiga 6 baris. Betul? Kamu kena tengok dalam buku antologi kamu. Cikgu tak ada kat sini. Kalau di buku kamu tu dia ada jelas lah. Buku antologi kamu tu kamu tengok dalam surat apa tu? Ada yang dah buka tak? Beritahu surat apa? 38. 38. Okey, boleh tengok dalam surat 38. Okey, jadi nanti boleh tambah yang ni baiki ni ada tertinggal baris yang ketiga. Okey, baik. Baris ketiga pula, rangkap ketiga tadi. Okey, baik. Seterusnya adalah jumlah. Jumlah patah kata dalam setiap baris juga tidak sama, antara 3 hingga 6 patah kata dalam satu baris. Maksudnya paling sedikit adalah 3. 3 perkataan. Yang paling panjang, paling banyak adalah 6 patah kata. Dalam baris tadilah. Okey. Cikgu rasa betul. Tak ada nak ni. Okey, yang seterusnya jumlah suku kata. Dan setiap baris juga terdiri daripada 5 hingga 15 suku kata. Maksudnya paling sedikit suku kata dia adalah 5. Dan paling banyak adalah 15 suku kata. Dia nak kenal tu kamu kena tengok di baris tu lah. Ni tak ada masalah lah. Ini dah banyak tahun dah kan buat. Mesti dah main lah kan. Okey, baik. Seterusnya rima akhir tu memang tak sama lah. Okey. Seperti yang dalam kamu buat ni kan, dia punya rima dia kan A, B, C, A, D, E. Okey. Boleh tengok pada hujung setiap baris dirangkap tu kan. Memang tak sama. Dia bukan macam pantun kan, ataupun syair kan. Ini bentuk bebas. Okey. Baik, jadi cikgu rasa tak ada apa yang tertinggal. Okey. Itu sajalah. Okey, cuma yang tadilah beberapa kamu kena betulkan lah. Okey, baik. Jadi kalau tak ada apa-apa kita teruskan. Ada 8 suku ni. Sempat ke tidak kita nak habiskan ni? Okey, ada berapa lagi bulan? 3 lagi bulan. Okey, kita cuba. Okey, kita cuba siapkan. Okey, baik. Seterusnya kita terus kepada gaya bahasa. Mana gaya bahasa? Mana gaya bahasa? Oh ni.
Okey, baik. Jadi persilakan kumpulan Iman and the gang. Okey. Boleh mula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang gaya bahasa dan unsur bunyi. Yang pertama, antara unsur gaya bahasa yang terdapat dalam sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus termasuklah personifikasi, contohnya hadir sihir angin bernafas api. Rangkap 3 baris 2. Yang kedua, tubuh gunung ego menghalau pekerti. Rangkap 3 baris 6. B. Unsur alam. Contohnya angin, rangkap 1 baris 6. Burung putih, rangkap 2 baris 1. Kabut, rangkap 2 baris 3. Sembilu, rangkap 2 baris 5. Kabus, rangkap 4 baris 2. C. Metafora. Contohnya gunung ego. Rangkap 3 baris 6. Seterusnya inversi. Contohnya pandai-pandailah kau terbang. Rangkap 4 baris 1. Sepatutnya kau pandai-pandailah terbang. Seterusnya perlambangan. Contohnya tangga gading. Rangkap 1 baris 8. Kata tangga gading dalam sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus melambangkan universiti. Unsur bunyi. Yang pertama, antara unsur bunyi yang digunakan dalam sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus termasuklah A. Asonansi, perulangan bunyi huruf vokal atau perulangan asonansi dalam sajak ini telah menimbulkan keindahan rentak bunyi dan memberikan kesan kepada emosi serta semasa membaca sajak. Contohnya perulangan bunyi vokal A. Bumantara asing dari yang sering kau merasai. Rangkap 2 baris 3. Perulangan bunyi vokal I. Hadir sihir bernafas, angin bernafas api. Baris 3, rangkap 3 baris 2. Perulangan bunyi vokal U. Ku lepaskan kau menjadi burung putih. Rangkap 2 baris 1. Seterusnya perulangan bunyi vokal E. Menyelit antara sembilu nasib. Rangkap 2 baris 5. Tumbuh gunung ego menghalau pekerti. Rangkap 3 baris 6. Seterusnya aliterasi. Perulangan bunyi huruf konsonan atau perulangan aliterasi dalam sajak ini telah menimbulkan keindahan rentak bunyi dan memberikan kesan pada emosi semasa membaca sajak. Contohnya, perulangan bunyi konsonan K. Ku hantar kau mengecapi angin baru. Rangkap 1 baris 1. Kedua, perulangan bunyi konsonan S dengan suasana suntimu. Rangkap 1 baris 5. Okey, dah habis dah. Okey, tentang gaya bahasa, okey. Ada nak tanya ke? Macam ni sepatutnya bukan kamu tulis sepatutnya kan? Bukan sepatutnya. Maksudnya okey, inversi ni maksudnya gaya bahasa yang mana dia terdapatnya ayat sonsang, betul tak? Macam ni lah, pandai-pandailah kau terbang. Jadi ayat biasa sepatutnya kamu tulis ni, bukan sepatutnya kan? Maksudnya ayat susunan biasa macam ni lah kan? Kau pandai-pandailah terbang. Subjek di depan kan? Ni subjek bukan berada di depan. Jadi itu yang jadi ayat sonsang. Okey, ni ayat yang susunan biasa bukan sepatutnya Jadi kamu boleh ubah nanti. Okey, baik. Jadi yang lain cikgu rasa tak ada masalah. Okey. Cikgu rasa tak ada apa yang salah nak betulkan. Mungkin ada yang ni cikgu tak perasan. Okey, ada nak tanya ke?
Ataupun ada gaya bahasa yang tertinggal ke, kan? Ada tak gaya bahasa responsi kat sini? Ada tak dia buat? Responsi, ada tak? Ada kumpulan ni buat? Responsi. Rasa macam tak ada ni tak? Tak ada. Ha? Tak ada. Tak ada kan? Tertinggal. Okey. Responsi tu maksudnya ni lah. Kita terdapatnya apa ni? Perkataan yang berulang di tengah-tengah baris kan? Betul tak? Responsi. Kalau di depan anafora kan? Kalau di ujung kita panggil apa? Epifora kan? Kalau responsi maksudnya tengah-tengah. Kalau kamu tengok ada dekat sajak tu lah. Kan? Ayat dia apa yang berulang tu kat tengah-tengah dalam baris. Dalam sekejap Tengok dalam rangkap. Mana tadi juga nampak. Tak tertinggalkan pula. Kau nikmatilah angin dan udara ilmu itu. Sekejap tadi juga rasanya salah lah ni. Okey. Sorry tak ada responsi tak ada. Dia responsi tu mesti kita dalam baris yang berturut sepatutnya kan. Okey. Jadi yang ni tak ada lah. Okey. Sorry ini memang tak ada. Okey, responsi tak ada. Macam tadi kumpulan ni dah buat anafora pun tak ada kan. Betul tak anafora tadi? Mana tadi? Kan. Mana tadi? Anafora tak ada kan? Ada tak kumpulan ni buat anafora? Tak ada kat you. Tak ada juga. Anafora ni maksudnya di depan apa? Di depan tu ada pengulangan kan? Kalau ada sepatutnya di rangkap yang ketiga tu sebenarnya ada yang berulang di awal tu. Iaitu perkataan di. Di tu berulang. Dalam baris yang kedua dan ketiga. Dia ada berulang di awal baris. Jadi kita panggil sebagai anafora lah. Kan pengulangan di awal baris. Tengah tadi tak ada kan? Ni di awal baris ada. Okey, mungkin boleh tambah sinkop kot. Sinkop ada tak kumpulan ni buat? Sinkop singkatan kan. Banyak penggunaan singkatan kat situ sebenarnya. Nanti boleh tambah lah. Okey, cikgu rasa yang lain tak ada apa-apa lah. Okey. Baik, kita cuba teruskan. Okey, ada lagi berapa? 2 kumpulan. 2 kumpulan lagi, iaitu kumpulan yang buat nilai dan juga pengajaran. Okey. Jadi kita kena ni lah. Kalau boleh kita habiskan terus je. Tak payah ni. Kita boleh fokus kepada benda lain lah. Maksudnya dalam kelas lain kita boleh fokus kepada kajian yang seterusnya. Okey, baik. Jadi silakanlah kumpulan ni. Kumpulan yang buat nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampung, iaitu tentang nilai dia. First, nilai keberanian. Contohnya, keberanian penyair sebagai seorang bapa yang melepaskan anak gadis suntinya untuk menuntut ilmu. Yang kedua, nilai kasih sayang. Contohnya, penyair sebagai seorang bapa amat sayang akan anak gadis suntinya. Yang ketiga, nilai baik hati. Contohnya, penyair sebagai bapa bersikap baik hati dengan memberikan nasihat kepada anak gadis sunti yang berada jauh kampus. Yang keempat, nilai kecekalan.
Contohnya, anak gadis sunti dinasihatkan oleh bapanya agar cekal menghadapi cabaran dan dugaan di kampus. Okey, okey. Jadi ada berapa nilai? Ada 4 sekali. Okey, yang pertama keberanian, kasih sayang, baik hati dan juga kecekalan. Okey, baik. Jadi ada nak tambah? Ada lagi nilai-nilai yang tak di ni? Tiada. Tak ada? Tiada. Mungkin boleh masukkan nilai kasih sayang kan. Nampaklah. Nampak ke tidak sebenarnya wujudnya kasih sayang di dalam sajak ni? Ada tak? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Nilai kasih sayang ada tak? Oh dah ada dah. Bulan ni dah buat. Sorry. Ada dah. Kita dah buat dah. Sebab dia nilai dia 4 je. Oh okey. Baik. Cikgu tak perasan dah ada dah ni. Dekat slide ni kan. Okey, kasih sayang, nilai, keberanian, okey, baik hati, kecekalan. Okey, cikgu rasa tak ada lagi lah nak tambah. Okey. Cukup dah tu. Okey. Baik, seterusnya pengajaran. Okey, kita teruskan yang pengajaran. Okey, kuliah yang terakhir pengajaran. Mana pengajaran? Pengajaran. Mana ni? Ni ini tadi tema kan? Allah Akbar. Mana pengajaran? Ada warna-warni tu, Cik. Apa dia? Kuliah 4 Oh ni. Dia tulis kuliah 4 kan. Tulis tajuk senang. Kita tak ingat lah. Okey, baik. Baik, jadi boleh mulalah. Ini yang terakhir. Okey, cepat. Masa kita pun dah tinggal sikit. Okey, jadi pun ni pun tak banyak kan. Okey, baik. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan pengajaran Sam Pesan Lelaki Kecil. Pengajaran yang pertama, kita mestilah bersikap berani untuk melepaskan anak-anak demi kebaikan masa hadapan mereka. Yang kedua, kita hendaklah memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak agar mereka sentiasa diberi perhatian yang sewajarnya. Yang ketiga, kita mestilah bersikap baik hati supaya orang di sekeliling kita mendapat manfaat apabila mereka berada di sisi kita. Yang keempat, cekal berhadapan dengan segala cabaran agar matlamat yang ditetapkan tercapai. Okey, baik. Jadi kuliah ni ada 4 pengajaran. Okey. Ada apa lagi nak tambah? Okey tak? 4 pengajaran ni ada kan? Adalah maksudnya terdapat dalam keempat-empat pengajaran ni terdapat dalam sajak ini. Okey, iaitu sikap berani. Berani dia penyajak ni melepaskan anaknya demi satu anak je kan sepatutnya. Okey, anak demi kebaikan masa depan dia. Okey, lepas tu kita nak memberikan sayang sepenuhnya. Okey, lepas tu kita mesti bersikap baik hati. Dan yang keempat, kita nak cekal berhadapan dengan segala cabaran. Okey, ada lagi nak tambah? Ataupun kita boleh masukkan satu lagi pengajaran. Kita haruslah bijak menyesuaikan diri. Boleh tak kita katakan tu? Menyesuaikan diri dengan keadaan dan juga cabaran. Kan?
Maksudnya ada pengajaran kat situ bahawa kita mesti bijak menyesuaikan diri dalam apa juga keadaan, terutamanya dalam kita menghadapi cabaran dalam kehidupan. Macam dalam cerita ni lah, dalam sajak ni lah, kan, cabaran anak dia hidup di tempat yang baru kan, untuk belajar dan sebagainya. Jadi mungkin boleh masukkan satu lagi itulah sebagai tambahan. Okey. Baik, jadi cikgu rasa itu saja untuk bulan ni. Ada apa-apa nak tanya? Ada soalan? Tak ada. Okey, baik. Jadi nanti cikgu akan bagi kuis lah. Cikgu akan bagi kuis di dalam grup nanti. Cikgu akan kongsikan link dia. Kuis yang dalam bentuk quizy tu lah. Jadi cikgu bagi tempoh sehingga besok lah untuk kamu jawab dalam sehari tu kan. Mungkin ada yang berkongsi ni, jadi ada ruang lah untuk kamu jawab. Ruang masa yang cukup untuk kamu jawab. Dan nanti kita akan sambung untuk yang seterusnya lah. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua kumpulan yang telah berjaya membuat pembentangan untuk sajak ini. Jadi tak silap cikgu, sajak tinggal berapa lagi sajak? Boleh tengok tak dalam tu? Apa sajak yang kita belum ni lagi? Berapa banyak lagi? Ke ini yang terakhir dah? Sebelum ni kita dah tengok sajak Sejadah Rindu kan? Jadi tak banyak dah, tak silap cikgu kan? Buat kamu tak banyak, okey? Tak apa, nanti kita tengok balik tinggal berapa kan? Dan kita akan tengok yang lain-lain jugalah, okey? Baik, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, setakat itu sahaja kelas kita pada hari ni. Kalau boleh buka lah kamera, cikgu nak ambil gambar ni. Okey? Tak ada nak ambil gambar ni. Apa? Tak ada nak buka kamera ni. Tak apalah, cikgu tekan je. Dia buka. Okey, buka. Cepat. Sebelum cikgu tekan ambil gambar ni. Sekejap. Cikgu nak ambil gambar dan masukkan dalam grup ni. Sekejap. Okey, 1, 2, 3. Sekejap. Okey, baik. Jadi itu saja. 32 orang. 32 orang telah hadir kelas pada hari ni lah. Betul 32 orang je betul lah tu. Okey, baik. Jadi itu saja. Okey. Cikgu pun dah ambil gambar dah masuk dalam grup. Okey, nanti cikgu akan sharekan dia punya link quiz. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ni. Okey, terima kasih semua. Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Bye.